Parlimen hari ini meluluskan pemansuhan Seksyen 377A yang menyifatkan seks antara lelaki sebagai satu jenayah. Berkaitan dengan itu, Parlimen juga meluluskan pindaan untuk melindungi tarifan keluarga daripada boleh dicabar di mahkamah. Kesemuanya 93 anggota Parlimen menyokong pemansuhan Seksyen 377A dengan dua AP Parti Pekerja iaitu Gerald Giam dan Dennis Tan serta AP dilantik Hun Hien Teck menolaknya. Bagi pengenalan Undang-Undang Baru Artikel 156 yang melindungi tarifan keluarga pula, 85 AP menyokongnya dengan 2 AP pembangkang menolaknya dan 2 lagi berkecuali. Kesemuanya lebih 30 AP bangkit berucap membahaskan kedua-dua perkara itu sejak semalam. Semasa menggulung ucapan beliau, Menteri Undang-Undang Merangkap Ehwal Dalam Negeri K. Shanmugam menyifatkan Parti Pekerja sebagai tidak mempunyai pendirian rasmi dalam isu pemansuhan Seksyen 377A serta pindaan kepada perlembagaan bagi melindungi tarifan perkahwinan. Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Masagos Zulkifli pula menuduh Parti Kemajuan Singapura PSP sebagai mengelak daripada mengambil pendirian berhubung isu itu. Ini kerana PSP menyarankan agar satu pungutan suara diadakan bagi menentukan tarif perkahwinan. Dalam ucapannya, Encik Shanmugam berkata WP mengangkat whip parti bagi kedua-dua akta tetapi parti pembangkang utama itu tidak mengambil pendirian dalam hal tersebut. Sebaliknya, Parti Tindakan Rakyat PAP tidak melakukan sedemikian dan semua AP pemerintah mengundi berasaskan keputusan parti. Tambah Encik Shanmugam melihat kepada pendirian berbeza-beza yang diambil oleh para AP Parti Pekerja, sukar dibayangkan bagaimana pasukan tersebut dapat berfungsi jika mereka memerintah suatu hari nanti. WP, kata Encik Shanmugam, enggan dilihat sebagai menyokong pemansuhan akta tersebut tapi juga enggan dilihat sebagai menentangnya. Bagaimanapun, Ketua Pembangkang Pritam Singh menyangkal dakwaan tersebut seraya menyatakan Encik Shanmugam menukil beliau dalam konteks yang berbeza tentang pendirian WP. Lebih ramai lagi anggota Parlimen Melayu bangkit untuk membahaskan isu tersebut hari ini dengan mereka rata-rata mengajak masyarakat supaya tidak berpecah belah dengan pemansuhan Seksyen 377A. Ramai yang telah membincang tentang isu ini dan menzahirkan sokongan dan juga pembantahan. Masyarakat Melayu Islam kita bukan komuniti yang monolitik. Setiap generasi mempunyai pandangan, latar belakang dan pengalaman yang berbeza. Dalam perbincangan saya bersama badan-badan dan individu, saya telah mendengar saranan yang berbeza. Ramai yang telah menzahirkan harapan agar institusi keluarga dilindung di samping pemansuhan Seksyen 377A. Pemansuhan akta ini boleh dilihat sebagai kejayaan kecil buat golongan ini. Apakah mungkin di masa hadapan mereka akan terus membuat permintaan yang lebih atas dasar hak asasi yang sama untuk semua masyarakat? Apakah pemerintah akan juga menyokong dan mengizin sama seperti keadaan sekarang? Memang tidak salah untuk melahirkan kebimbangan. Namun kita harus akur bahawa dunia ini milik semua makhluk ciptaan. Golongan seperti ini juga manusia biasa macam kita juga. Janganlah kita asingkan mereka hanya kerana keadaan nafsu mereka berlainan dengan kita. Sebarkan sifat rahmah di kalangan manusia dan mengenali cabaran mereka. Saya ingin jelaskan bahawa pemansuhan Seksyen 377A tidak akan menjejas kebebasan masyarakat Melayu Islam mengamal agama dan kebebasan ini akan terus dilindungi perlembagaan. Para pemimpin masyarakat Melayu Islam dan asatiza boleh terus bebas berdakwah tentang pegangan Islam terhadap homoseksualiti, termasuk melakukannya secara maya untuk melibatkan lebih ramai belia dalam hal ini. Asalkan ianya dilaksanakan secara berhemah, tidak melampaui batas dan mengundang keganasan atau kebencian terhadap orang lain. Kadar kematian akibat kes-kes jangkitan semula COVID-19 di Singapura lebih rendah berbanding mereka yang dijangkiti buat kali pertama.
Menteri Kesihatan Ong Ye Kung berkata demikian semasa menjawab soalan mengenai kertas penyelidikan Amerika Syarikat yang menyatakan bahawa mereka yang dijangkiti semula COVID-19 lebih berkemungkinan mengalami kegagalan organ dan juga kematian. Menurut beliau, antara September hingga November tahun ini, kadar kematian akibat jangkitan semula COVID-19 adalah 4 bagi setiap 100,000 kes. Perangkaan ini lebih rendah daripada kadar jangkitan kali pertama iaitu 35 kematian bagi setiap 100,000 kes. Kadar penyakit teruk bagi kes jangkitan semula pula adalah 232 bagi setiap 100,000 kes, sementara jangkitan kali pertama pula pada kadar 282 bagi setiap 100,000 kes. Encik Ong juga memberi pandangannya terhadap kertas penyelidikan yang berpendapat bahawa jangkitan semula COVID-19 lebih berbahaya. The paper cited by the member does not compare the severity between first-time infections and reinfections. Instead, it compares the outcomes of those who had a first COVID-19 infection versus those with 2 or more infections. And therefore, not surprisingly, the study found it is more likely for persons to develop adverse health outcomes after 2 or more episodes of COVID-19 infection compared to people who had only 1 infection episode. Beliau juga menambah bahawa terdapat peningkatan menggalakkan bagi pengambilan vaksin monovalent dan bivalent. Sekitar 20,000 suntikan kedua-dua jenis vaksin diberikan setiap hari. Kementerian Kesihatan juga sedang menambah khidmat vaksinasi bergerak untuk meliputi kawasan kejiranan. Tujuannya bagi mempermudah golongan warga emas untuk mendapatkan vaksin terkini. Menggunakan produk-produk insurans sedia ada untuk memberi perlindungan kepada golongan pekerja platform seperti para pemandu khidmat kereta sewa privat dan pekerja penghantaran makanan bukan satu pilihan yang baik. Menteri Negara Kanan Tenaga Manusia Dr. Koh Poh Kun berkata, kos adalah satu cabaran besar. Beliau berkata demikian kepada usulan Persatuan Insurans Am atau GIA untuk melindungi para pekerja tersebut menerusi MediShield dan dasar-dasar peribadi. Buat masa ini, Akta Pampasan bagi Kecederaan di Tempat Kerja membolehkan para pekerja untuk secara langsung meminta papasan bagi kecederaan di tempat kerja dengan pihak kementerian tanpa mengambil tindakan guaman. Kementerian Tenaga Manusia MOM menyatakan menggantikan langkah itu dengan dasar-dasar insurans sedia ada akan meningkatkan kos. Ini memandangkan pelan peribadi menawarkan perlindungan yang lebih meluas. MOM menyatakan tidak wajar untuk mereka yang bekerja hanya sekali sekala untuk menanggung kos tersebut. Menurut Dr. Koh, WIKA menyediakan proses bagi huraian pertikaian yang objektif. Namun ini mungkin bukan halnya bagi pampasan yang dibuat di bawah tuntutan pelan peribadi. Lebih separuh daripada 560 firma yang didenda kerana melanggar peraturan keselamatan antara Ogos dan Oktober tahun ini adalah pesalah berulang. Demikian kemas kini daripada Kementerian Tenaga Manusia setelah 2 lagi kematian di tempat kerja berlaku bulan ini menjadikan jumlahnya 42 tahun ini. Sewaktu operasi penguatkuasaan, sekurang-kurangnya 800 tindakan diambil terhadap syarikat. Ini termasuk 12 arahan berhenti bekerja dan 230 saman yang mencecah sehingga $1.5 juta. Operasi itu juga mendedahkan bahawa risiko keselamatan tidak dikenal pasti sewaktu penilaian risiko. Pesalah berulang dikenakan denda lebih berat manakala syarikat yang tidak mempunyai keselamatan di tempat kerja dan rekod kesihatan yang tidak mencukupi akan diperiksa dengan lebih kerap. Prior to 1st September, we were having about 4.5 fatal accidents per month on average. After heightened safety alert was implemented, we have about 2 fatalities per month. So we've slowed down the momentum. I hope it continues. I think there's greater awareness among firms. But again, we should move towards zero because every fatality is just one too much. Ustaz Pasuni Maulan bakal menggantikan Ustaz Ali Muhammad selaku pengerusi baru Lembaga Pengiktirafan Asatiza atau ARB bermula 1 Januari ini. Ustaz Ali akan memainkan peranan baru iaitu penasihat kanan ARB bagi penggal 3 tahun akan datang.
Ustaz Ali Muhammad sudah menyandang jawatan sebagai pengerusi selama 18 tahun sejak lembaga itu ditubuhkan. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan MUIS petang tadi, Ustaz Pasuni akan mengemudi lembaga itu bersama naib pengerusi yang baru juga, iaitu Ustaz Muhammad Kamal Mukhtar. 3 ahli ARB baru dari pelbagai bidang turut dilantik sekaligus melengkapkan 12 anggota lembaga ARB. Mereka adalah Naib Kadi Ustaz Ahmad Hushairi, anggota bersekutu jawatan kuasa Fatwa MUIS Ustazah Dr. Siti Nur Alainah dan pegawai kanan Masjid Al-Taqwa Ustaz Abdul Manaf. Bagi penggal yang baru ini, lembaga itu akan memberi tumpuan kepada isu-isu kontemporari, rumit serta cabaran-cabaran dalam dunia pasca pandemik. Pelan jagaan yang melibatkan preskripsi sosial bakal memainkan peranan lebih besar sedang Singapura bergerak ke arah jagaan pencegahan. Namun, para pekerja kesihatan dan jagaan sosial perlu meraih kemahiran tertentu terlebih dahulu agar mereka dapat menyarankan aktiviti kemasyarakatan yang sesuai untuk pesakit hidup dan menua dengan baik. Oleh itu, SingHealth menubuhkan sebuah cabang baru untuk melatih 600 pekerja setiap tahun. Ini demi membantu para pesakit meraih manfaat daripada sokongan masyarakat yang kukuh selain menangani isu-isu sosial lebih awal sebelum kesihatan mereka semakin memburuk. Menteri Pembangunan Negara Desmond Lee menekankan peri pentingnya kesihatan pencegahan sedang Singapura semakin menua. Di SingHealth, para penyelaras kesejahteraan mengenal pasti para pesakit yang menghadapi faktor berisiko sosial dan menghubungkan mereka dengan preskripsi sosial yang sesuai. Hampir 1,000 pesakit meraih manfaat daripadanya setakat ini. Bermula Julai depan, Universiti Sains Sosial Singapura SUSS akan melaksanakan kurikulum baru yang membolehkan para pelajarnya untuk mengubah suai jadual mereka. Kurikulum ini adalah yang pertama seumpamanya dan akan memanfaatkan pelajar dewasa yang merangkumi 75% populasi pelajar. Bagi kurikulum baru ini, kandungan kelas akan berjalan selama 8 minggu walaupun setiap semester adalah 12 minggu. Ini membolehkan para pelajar mengatur jadual mereka dan menghadiri kelas mengikut rentak mereka sendiri. Baki masa yang ada boleh digunakan untuk projek atau konsultasi dengan pensyarah. Kursus-kursus baru juga akan diperkenalkan. Ia memberi tumpuan kepada kemahiran yang boleh digunakan di pelbagai industri. Ini akan membantu pelajar kekal relevan dalam dunia yang berubah-ubah. Berucap di majlis pelancarannya, Menteri Pendidikan berkata pembelajaran yang boleh diubah suai adalah masa hadapan pendidikan. Satu buku resepi khas dilancarkan bagi para penjaga dan pesakit disfagia atau mereka yang alami kesukaran untuk menelan makanan. Buku berjudul My Grandma's Mouth Dinner itu mengandungi 10 resepi hidangan hasil kerjasama para ahli terapi pertuturan Hospital Alexandra dengan ITE College Barat. Wartawan Nur Arina Ahmad Anis bertemu dengan salah seorang pencipta resepi khas itu bagi berkongsi keunikan dan cabaran yang dihadapinya. Bila menikmati hidangan bubur lambuk pada bulan Ramadan, Alfi Cassius Muhammad Azhar sering terfikir bagaimana hidangan ini boleh diolah untuk pesakit disfagia. Pesakit disfagia atau mereka yang alami kesukaran untuk menelan juga memerlukan hidangan berkhasiat setelah mereka keluar daripada hospital. Namun tidak mudah untuk didapatkan. Itu yang mendorong Alfi dan 6 lagi pelajar ITE College Barat untuk menghasilkan resepi bagi buku resepi khas yang diterbitkan buat para pesakit disfagia. Antara resepi lain yang dikongsi di dalam buku ini termasuk ikan siakap masak lemak dan shepherd's pie. Bagi resepi bubur lambuk ini misalnya, Alfi menggunakan daging batang pinang kerana teksturnya yang lebih lembut. Menerusi penglibatannya ini, dia kini lebih peka mengenai cabaran-cabaran yang dihadapi para pesakit disfagia. Cabaran-cabaran yang saya hadapi semasa menyiapkan hidangan ini adalah membuatkan hidangan ini lebih enak tanpa menggunakan lebih bahan perasa. Menurut Hospital Alexandra, sekitar 15% warga tua di Singapura mengalami disfagia, iaitu sekitar 350 pesakit dalam setahun.
Malahan disfagia boleh menyebabkan pemakanan yang tidak seimbang, dehidrasi dan pengalaman yang tidak menyenangkan waktu makan. Dengan menggabungkan daya kreatif dan sains makanan, koleksi resipi ini bertujuan membantu para pesakit disfagia dapat menikmati semula makanan tanpa mengabaikan rasa asli hidangan itu. Kita harap ini boleh tolong mereka naikkan mutu hidup mereka. Sebab bila kita ingatkan orang yang susah nak telan, bila nak makan makanan yang lembut, biasanya kita fikirkan bubur ikan. Jadi kalau setiap hari makan bubur ikan pun macam jelak, bosan saja kan. Jadi kita harap buku resepi ini boleh bagi idea-idea bagi keluarga mereka macam mana nak masak berbagai-bagai lauk-lauk yang sesuai untuk yang ada di Swedia. Selain di perpustakaan awam, orang ramai juga boleh mendapatkan resipi-resipi khas ini di laman web Hospital Alexandra. Hospital ini juga merancang untuk menggunakan resipi-resipi itu bagi menyediakan makanan buat para pesakit yang dirawat di sini.